Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ini kita nak bawakan kepada anda gendang pilihan raya umum telah pun dibunyikan. 19 November adalah tarikh untuk kita mengundi, Anim, ya. Betul, dan seperti mana yang kita tahu, kami di Malaysia hari ini tidak ketinggalan untuk bawakan setiap perincian, insya-Allah. Seperti mana yang mungkin kali ini segmennya gendang manifesto PRU 15 yang akan anda dengarkan bukan setiap hari tetapi ada selang hari, dan pastinya informasi yang kita bawakan kepada anda. Kebiasaannya dilakukan secara bingkisan. Tapi pada pagi ini sangat istimewa kerana kita jemput individu ini untuk kembali sumbangan kita membawakan kepada anda. Ya, biasa kita hello-hello je. Siapa silakan lagi yang lebih layak untuk melakukan? Elis Iskandar. Apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya cerita pilihan raya ini adalah cerita untuk semua orang lah kan. Betul. Jadi kita seronok bercerita tentang kemaraan parti-parti politik yang bertanding untuk memberikan tawaran berkaitan dengan apa yang mereka ingin bawakan sekiranya menjadi kerajaan. Apapun Hanif dan juga Anim, terima kasih banyak-banyak ya. Okey, dan seperti anda semua ketahui semalam ataupun semalam khususnya manifesto BN Barisan Nasional telah pun diumumkan oleh pengurusi Barisan Nasional sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Maidi, dengan singkatannya PADU yang bermaksud perancangan amal dan usaha, dengan 99 tawaran disediakan, dan banyak yang menarik yang membuka mata banyak pihak, sama ada khalayak pengundi mahupun parti-parti yang bertentangan di PRU 15 ini. Okey, dan antara yang boleh, kalau saya boleh kongsikan yang menarik perhatian saya secara peribadi ialah satu, menghapuskan kemiskinan mutlak melalui skim bantuan pendapatan asas yang dikreditkan secara automatik setiap bulan kepada isi rumah berpendapatan kurang daripada RM2,208 sebulan. Dalam kata lain, setiap bulan kalau yang tak cukup tu akan ditop up supaya itu minimum yang boleh diperolehi pada setiap bulan. Kemudian potongan cukai untuk golongan M40 dan juga pengecualian cukai sepenuhnya selama 5 tahun kepada semua wanita yang kembali ke alam pekerjaan setelah berehat daripada kerjaya, dan macam-macam lagi sebenarnya, pendidikan awal percuma, pendidikan tinggi percuma dan sebagainya. Okey, kita nak mendapatkan maklum balas lebih lanjut daripada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik di talian video sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nadir. Ya, Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami. Secara umumnya pandangan daripada apa yang dikongsikan semalam. Silakan. Saya kira kesemua tawaran PADU ini, amal dan usaha ini dirancang, kalau kita melihat manifesto keseluruhannya, ia dirancang dengan mengambil kira keperluan dalam menjawab dan menyelesaikan isu-isu yang berlaku dalam masyarakat masa kini. Kita tahu isu mengenai ekonomi, isu mengenai peluang pekerjaan, isu mengenai keperitan dalam konteks untuk anak-anak di sekolah, pemberian laptop dan sebagainya. Jadi ini ialah keperluan untuk menjawab dan menyelesaikan isu masyarakat. Pada masa sama, ia juga satu usaha ataupun satu mengambil kira penambahbaikan kerajaan dan institusi awam. Bagaimana untuk pelantikan ketua pengarah, pelantikan pengurusi SPR misalnya, perlu melalui proses saringan yang ketat, bukan lantikan kuasa takluk kepada Perdana Menteri saya, tapi ada proses tertentu yang menjadikan ada tanggungjawab, ada semak dan imbang dan sebagainya. Jadi keupayaan dengan mengambil kira juga keupayaan suatu inisiatif itu untuk menjadi asas yang kuat untuk membangunkan negara dan masyarakat menjadi lebih baik. Ada usaha untuk melakukan perubahan struktural. Jadi kita lihat dengan ini keupayaan parti dan kerajaan untuk melaksanakan manifesto tersebut apabila diberikan mandat. Jadi ini menunjukkan mereka ada keupayaan, mereka ada political will untuk melaksanakan. Malah ini dijadikan satu tarikan kepada pengundi, tak kira pengundi muda, pengundi pasangan mudanya, wanita, golongan bekerja, mahasiswa dan semua lapisan. Jadi ia memberikan suasana yang positif, pesaran yang lebih optimis kepada pengundi. Jadi kita lihat dalam tempoh ini, dalam 5 tahun akan datang, mereka ingin merancang kestabilan politik yang lebih baik. Yang membentuk kesepakatan yang mengembleng kepelbagaian menjadi kekuatan. Pada masa yang sama, untuk membentuk negara hukum yang diurus mengikut undang-undang dan amalan yang terbaik. Selain Sabah dan Sarawak sebagai wilayah berstatus rakan kongsi setara dalam konteks persekutuan.
Okey. Ini antaranya. Baik, Doktor. Antara perkara yang menarik perhatian juga ialah tentang meminda Perlembagaan Persekutuan berkenaan hak kewarganegaraan anak yang dilahir di luar negara oleh wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga negara asing. Ini seolah macam sesuatu yang kita tak jangka diletakkan dalam Manifesto Barisan Nasional dalam keadaan kos sara hidup dan juga ekonomi itu menjadi keutamaan yang diharapkan oleh rakyat. Jadi apa komen Doktor? Okey. Ini merupakan satu isu sejagat. Ia bukan lagi isu yang terpencil melalui isu kerakyatan itu apabila perkahwinan dengan warga asing. Ia bukanlah satu isu terpencil. Jadi isu ini maknanya fokus dia bukan saja isu mengenai kos sara hidup, tapi isu-isu yang dihadapi oleh rakyat. Ini termasuklah mengenai e-hailing, pengguna e-hailing dan sebagainya. Sebab itu pengurusan kos sara hidup itu mereka ada usaha tawaran padu ini untuk menghapus kemiskinan mutlak. Ini melalui skim bantuan pendapatan asas atau dikenali sebagai assisted basic income yang dikredit secara automatik setiap bulan kepada setiap rumah yang berpendapatan kurang daripada 2,208 sebulan. Jadi ini untuk menunjukkan bahawa bukan saja isu kos sara hidup diberi perhatian, tapi isu mengenai kerakyatan yang kini menjadi satu isu di dalam konteks apabila berlakunya globalisasi, apabila perkembangan ekonomi semakin pesat, ini meningkatkan jumlah kes kelahiran dengan perkahwinan dengan warga asing ini. Maknanya bersifat komprehensif dan lebih menyeluruh lah ya. Ya, betul. Okey. Baik. Sekarang ni kita nak membawa perspektif pengundi yang melihat tawaran demi tawaran dibuat oleh parti politik dan juga gabungan parti politik yang bertanding dalam PRU ke-15 ini. Kita ada padu, kita ada tawaran best, kita ada kita boleh. Jadi bagaimana sebagai seorang pengundi, apa yang perlu saya lakukan untuk membuat penilaian dan memilih yang mana yang terbaik sebagai manifesto untuk pilihan raya, untuk membuat keputusan? Saya kira setiap parti ataupun blok parti mempunyai tawaran-tawaran mereka sendiri. Ada tawaran yang orang kata boleh saja jadi bulan, bintang, langit dan sebagainya. Tapi terpulang kepada pengundi. Sejauh manakah tawaran tersebut realistik untuk dilaksanakan? Ia tidak bersifat melampau. Ia mempunyai kaedah, mekanisme bagaimana untuk menampung tawaran tersebut. Misalnya, jika untuk mengurangkan yuran universiti, jadi bagaimana kaedah suasana yuran itu dapat dikurangkan. Misalnya dengan mengadakan kelas 50% secara talian, 50% secara bersemuka untuk mengelak kos dan sebagainya. Jadi mekanisme itu perlu ada, dan kalau tawaran tanpa mekanisme ditunjukkan kepada pengundi, saya kira pengundi perlu berasa curiga, perlu rasa lebih berhati-hati tawaran tersebut agar tidak terperangkap dengan janji manis, sebab barangkali mereka tahu mereka tidak akan menang, tidak akan dapat membentuk kerajaan. Sebab itulah mereka berani menjanjikan sesuatu yang luar biasa untuk dilaksanakan. Jadi mereka memilih pendekatan yang populis. Baik. Okey. Doktor, ada satu kajian yang dibuat dari UEM kalau saya tak silap yang mengatakan peratusan antara calon manifesto dengan parti calon dan manifesto dan juga parti ini peratusannya lebih tinggi untuk dipegang dalam membuat keputusan berbanding calon. Apa komen Doktor? Okey. Sebab kita tahu calon boleh datang dan pergi. Tapi parti itu sukar untuk dibubarkan. Parti akan berterusan memperjuangkan ideologi, memperjuangkan prinsip, memperjuangkan objektif. Jadi begitu juga dengan manifesto. Setiap manifesto itu dipegang sebagai rujukan tempoh rancangan 5 tahun sekurang-kurangnya ataupun rancangan jangka panjang untuk memberikan impak. Jika individu boleh berjanji, tapi manifesto itu orang boleh rujuk kembali. Jadi kepentingan manifesto ini boleh meningkat 20 hingga 25% sokongan terhadap parti politik ataupun kepercayaan terhadap sesebuah parti politik yang bertanding itu. Saya percaya manifesto mainkan peranan yang penting untuk meningkatkan 20 hingga 25% keyakinan pengundi
untuk menyokong atau memberikan kemenangan kepada sesebuah parti tersebut. Baik. Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, terima kasih kerana sudi bersama kami ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi dah dibentangkan, dipersembahkan tawaran-tawaran bagi setiap gabungan parti politik yang besar di Malaysia ini untuk bertanding di PRU 15 dan manifesto ini dilihat sebagai salah satu daripada wadah untuk pengundi membuat keputusan. Kita harapkan dapat dibuat pilihan yang baik dan membuat keputusan yang tepat. Hanif dan Anim. Baik. Sedikit perkongsian, rasa macam terlalu pendek sangat untuk kita huraikan kan tentang gendang manifesto PRU 15 ni, tapi tak apa. Kita harapkan yang terbaik juga pastinya, sebagaimana yang Eli katakan, ini sebagai wadah bagaimana kita sebagai rakyat untuk memilih. Lebih-lebih lagi pertambahan pengundi baru, pengundi anak muda yang secara automatiknya selepas undi 18 dilaksanakan, kita tak tahu gerakan mereka dan fahaman mereka tentang politik juga, percaturan dan faktor yang membuatkan mereka memilih parti ataupun calon ini mungkin akan main peranan. Ya, Eli sedikit rumusan. Mungkin selepas ni ada perkara lain yang anda akan kupas lagi? Ya, itu dia. Sekarang ni bila manifesto ni dah mula dipersembahkan, ini akan menjadi wadah kepada calon-calon untuk mengetengahkan isinya pada ceramah-ceramah pilihan raya dan sebagainya. Jadi sebelum ini ada yang disebutkan tentang apa lagi kita nak kempen ni, asyik naratif yang sama kan. Jadi disyorkan kepada calon-calon ini untuk membawakan manifesto ni, memahami betul-betul dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan disesuaikan dengan lokaliti masing-masing supaya mereka rasa sampai dan juga mereka rasa macam ini boleh dilakukan dan dipercayai. Betul. Yang penting lokaliti itu mendapat manfaat daripada manifesto yang dipersembahkan. Eli, terima kasih, nanti akan bersama dengan kita lagi.